Okey, baik. Alhamdulillah pada petang ni kita bersama Yang Berhormat KP kita rasa bertuah sangat. Alhamdulillah dapat jejakkan kaki di Kemaman ni. Alhamdulillah. Yang Berhormat bila sampai? Sampai belum asar ni. Sebelum asar tadi. Makna sebelum asar tolak daripada Kuala Lumpur pukul berapa? Tolak daripada Kuala Lumpur semalam lagi. Parok lagu ni. Parok. Jejak kaki atas petang ni belum asar tadi lah. Sebelum asar tadi makna kalau mana tadi tu mari sini ada exit way dah. Ada dia. Ada stesen singgah. Stesen dia. Okey, baik. Alhamdulillah yang Berhormat. Kita di Kemamang ni bertuah sebenarnya mencipta sejarah. Cipta sejarahnya sebab 3 kali pilihan raya dah. 3 kali dah. Oh, paroklah. Orang Kemamang. Orang Kemamang Idamang. Ni Diamond ni sedang memahak sejarah. 3 kali pilihan raya. Astagfirullah. 2022, 2023, 2023. Allah paroklah. Nampak tu? Jadi pandangan YB lah. Baru ni kita nampak kan masa pilihan raya Kok Parlimen tu. Anak-anak muda masya-Allah nampak sangat. Dan dok surut lagi semakin puncak pula masa pilihan raya PRN 6 buah negeri tu. Agak-agaklah YB dengan bacaan dengan kajian Yang Berhormat bersama-sama anak muda agak-agak yang kali ni PRK Kemaman ni macam mana momentum anak muda Kemaman bersama ataupun tidak lagi bersama Perikatan Nasional. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz K ya. Ustaz Harun sebut tadi Ustaz K. Dan seterusnya kepada semua pimpinan-pimpinan Dewan Pemuda PAS Pusat, sahabat-sahabat pimpinan Pemuda PAS Negeri Terengganu, Kemaman, sahabat-sahabat daripada Parti Gerakan yang bersama-sama dengan kita pada petang ini dan semua para peserta penonton. Soalan tentang pengundi muda Ustaz nak. Ustaz Kamaruzzaman ni sebenarnya bukanlah asing bagi saya. Beliau adalah salah seorang pensyarah saya semasa belajar di Uniza, Kuza dulu, Kuza. Jadi bila sepetah sekali ni jadi soalan tadi tu macam soalan exam. Pasal dia pensyarah tanya soalan kepada anak murid. Sokongan pengundi muda kita boleh tengok kalau di media sosial. Ukuran di TikTok dulu Ustaz K. TikTok ni maknanya sokongan kepada PN tu sangat positif. Orang suka dengan cara kita, orang boleh terima cara kita mentadbir negeri, orang menerima cara kita memberi respon. Bahkan kalau program-program yang dibuat, contoh program konvoi motosikal. Program konvoi motosikal kita di Kemaman ke, di Kedah ke, di mana-mana pun orang ramai sokmo. Dan orang mari ramai ni kita tak bayar pitih pun. Tak bayar sabuk. Bahkan dia pula bayar pitih kita. Dia beli t-shirt misalnya. Dia bagi kutipan derma jihad. Dia pula buat keluar modal. Jadi kalaulah orang muda hadir program-program kita tanpa kita bayar, mereka pula yang mengeluarkan bayaran, menunjukkan mereka memang hadir seikhlas hati, memang sungguh-sungguh nak memberi sokongan kemenangan kepada Perikatan Nasional dan PAS dalam pilihan raya kecil khusus di Kemaman ni. Tu bacaan kita. Kajian-kajian dibuat, sebagai contoh yang terbaru kajian Merdeka Center yang saya gunakan dalam berhujah debat di Sina tu. Merdeka Center ni agensi yang banyak mengkaji perkembangan politik. Dan kajian Merdeka Center sebut orang yang tak puas hati kepada pentadbiran PMX ni 60% daripada 1,200 orang tu. 60%. Dulu dia tanya, kajian tu telah dibuat Disember tahun lepas. Orang yang setuju, orang yang tak puas hati, jumlah dia berapa persen? Tak sampai 20%. Makna orang nak tengok macam mana pentadbiran Perdana Menteri baru. Orang masih letak harapan yang tinggi. Tapi sekarang bulan 11 kajian soalan yang sama dibuat, ditanya, jumlah yang tak puas hati itu makin meningkat. Dan disebut dalam kajian itu majoriti responden itu ialah anak muda. Saya sebut dalam debat di Sinar. Kemudian rakan panel kata tak boleh pakar tu kutip tepi jalan.
Kita pun pelik juga, dulu dia lah juga yang pakai, kawan-kawan dia pakai data Merdeka Center tu. Lepas tu bila hari ni data tu tidak memihak kepada dia, dia kata tak boleh kutip data tepi jalan. Saya pun tak tahulah, lepas tu dia tanyalah Merdeka Center. Jadi itu sebagai satu ukuran. Pertama, kita ukur dari sudut reaksi dalam media sosial. Yang kedua, kita ukur kehadiran program-program secara fizikal. Yang ketiga, kita tengok kajian yang dibuat itu. Maka ketiga-tiga ni jawapannya Ustaz Kamrul Zaman, anak muda masih bersama dengan kita sebab isu-isu utama negara, isu-isu utama anak muda tak selesai lagi. Rumah payah nak boleh, makan nasi cari beras kedai tak ada jual, beli makanan harga makin mahal. Orang tanya menteri dah mayar mahal nak buat mana, dia kata makan rumah jangan makan kedai. Jadi semua tu tak boleh menyelesaikan masalah utama yang membelenggu anak muda. Sebab itulah anak muda ni selain daripada dia nak menyokong kita, dia nak menunjukkan rasa tak puas hati kepada pentadbiran kerajaan PMX yang ada hari ni, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau begitu momentumnya, insya-Allah. Insya-Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda di Kemaman ini membuat satu sejarah baru. Ya. Okey. Ya. Cuma Ustaz, kita nak minta anak muda yang ada yang pernah undi PAS dan PN dulu ni, dia kena balik mengundi. Sebab dia jangan dia tak boleh berasa selesa. Dia kata dah peradak balik pun menang dah. Tak boleh. Sebab tanggungjawab balik mengundi itu sangat dikira pahala, Ustaz tak? Kena tanya Tok Guru lah ni, Tok Guru hamba ni. Kita dengar, kita moderator gitu. Moderator. Betul. Ya. Maknanya kalau menang tu kita kata insya-Allah. Okey, makna kalau kita ada balik pun tak apa. Contohnya. Tak boleh. Ya. Sebab undi ini memang bukan benda main-main. Bukan benda main-main. Ya. Walaupun dia letih dah 3 kali dah balik mengundi, tapi keletihan tu keletihan yang akan diganjar pahala besar. InsyaAllah kita doakan kita taklah teruk sahabat kita di Palestin. Ya, betul. Okay? Betul, Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti yang lebih baik, insyaAllah. Makna kita minta kawan-kawan kita ni tolong beritahu ke kawan-kawan yang lain tu, kok mana pun kena balik mengundi. Okey. Tapi satu YB satu YB. Ya. Bila tengok orang muda ni macam ni, nama bimbang takutnya sengaja dia nak menggula-gulakan anak muda ni. Dia buat macam dia apa yang berlaku di India. Okey. India sebuah negara yang miskin. Okey. Tapi dia nak supaya taklah terlampau ingat kepada kemiskinan tu, dia buat mari hiburan. Dia bila buat mari hiburan, tengok Shah Rukh Khan semua kan. Ya. Makna sebuah filem tu berapa lagu. Ya. Dia kolek, tukar baju. Nampak macam nak tengok sama filem memang Hindustan. Memang kita masa sekolah mendengar. Sekolah mendengar dulu. Memang hari Jumaat ni. Hari ni. Pukul 3 petang memang Hindustan. TV2. TV2. Hero dia Mithun Chopra. Jadi kita bimbang cara India nak supaya rakyat dia tak ingat kepada kemiskinan. Dia buat mari hiburan. Yang kita bimbang sekarang ni ialah anak muda ni dimari dengan hiburan. Ya. Jadi dia tak siapa pekat dia tak fikir benda besar-besar. Bak negara, bak politik, bak kuasa ni biarlah kata dia. Kita boleh hiburan ni pun okey dah. Macam mana pandangan YB? Soalan ni bagus, Ustaz. Sebenarnya hak tanya soalan tu pun boleh jawab soalan ni sebenarnya. Tentang suatu kaedah melalaikan kita dengan hiburan. Itu pun satu bentuk strategi-strategi yang musuh rancang. Betul. Dan bila kita cakap macam ni Ustaz, orang akan sebut kita tolak hiburan. Orang akan kata kita tolak hiburan, kita tak terima hiburan, kita ni sangat ekstrim. Nak menyanyi lah, tak boleh langsung siapa nak menyanyi. Boleh menyanyi, tak ada masalah. Ustaz boleh nyanyi, cuta tarik selagu Ustaz. Pergi tak kembali, tak saya sekali. YB terang. Kita suci dan debu. Suci dan debu. Jadi sebenarnya boleh berhibur, tetapi ada kaedah, ada cara dia, ada waktu dia. Dan tetapi bila mana dibanyakkan dengan hiburan-hiburan, betul saya setuju, akhirnya orang akan lupa kepada isu-isu pokok, isu-isu sebenar yang berlaku. Isu-isu di Palestin, tanggungjawab untuk memilih pemimpin,
tanggungjawab untuk mengurus negara, akhirnya orang akan terlalai kerana asyik berhibur. Saya ambil contoh mudah ya Ustaz. Kita tengok TikTok. Tengok TikTok ni, duk tolak skrin tu. Pukul 8 malam, sudah pukul 9 malam dah. Betul. Tengok-tengok sudah pukul 1 pagi dah. Allah. Kita tak berasa letih pun. Kita tak berasa mengantuk pun. Tapi kalau pergi dengar ceramah, kalau kita pergi dengar orang baca kitab 5 minit, oh musing dah, mengantuk dah. Bila nak habis ustaz ni cakap khutbah Jumaat, dah ittaqullah selalu, sadaqallah lalu. Jadi maknanya memang hiburan ni, manusia ni Allah Ta'ala cipta, dia memang akan suka dengan hiburan. Maka sebab itulah musuh menggunakan kesempatan itu untuk mencampakkan sebanyak mungkin hiburan supaya kita terlalai dan terleka daripada tujuan asal kita menjadi manusia, iaitu memakmurkan bumi, memilih pemimpin, mengurus takbir, mengurus keluarga, menghubungkan diri dengan Tuhan dan menghubungkan dunia dengan akhirat. Itulah sebenar-benarnya yang kita tahu dah jawapan, tapi mainan hiburan ni dia jadi ialah sebab hiburan. Hiburan. Kita boleh terima hiburan, tapi ada hak dia, ada kaedah dia cara berhibur. Masya Allah. Terima kasih YB ya. Ya, sama. Kita balik kepada dalam parlimen. Hamba seronok tengok YB muda dia kan, berdebat sebagainya. Pandangan YB sekira takdir Allah Ta'ala, insya-Allah ya Ahmad Muhammad ni masuk parlimen. Pandangan YB agak-agaklah macam mana dari sudut suasana di parlimen tu, agak-agak ada tak perubahan ataupun kesan positifnya? Sila. Sudah tentulah kesan dia sangat besar sebab sebelum ini, sekarang ni pun ada 3 orang menteri besar. Subhanallah. Negeri Sembilan, dia juga ahli parlimen Podison. Dia juga adun dan menjadi menteri besar di Negeri Sembilan. Ketua Menteri Pulau Pinang. Dia adalah Ketua Menteri Pulau Pinang dan dia juga ahli parlimen Batu Kawan. Dalam parlimen. Ahli parlimen Gombak. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri. Dia juga adun Sungai Tua yang berlawan dengan yang Ustaz Hanif Harun, Ustaz Hanif Jamaluddin, calon kita ni. Jadi dia adun, dia ahli parlimen. Dia menteri besar, dia ahli parlimen. Dah ada 3 orang menteri besar, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan dalam Dewan Rakyat. Jadi tak pelik kalau kita nak hantar menteri besar Terengganu masuk dalam Dewan Rakyat melalui kursi Parlimen Kemaman. Bukan satu benda yang pelik. Yang kedua, sudah tentulah orang yang paling beruntung dan bertuah di Terengganu ni lah orang Kemaman. Sebab Kemaman ni ada ahli parlimen yang menjadi menteri besar. Sudah tentulah selepas ni Ustaz, secara logik akal kita, tempat yang paling maju, paling canggih, paling comel dan paling segala paling ni Kemaman lah. Mungkin selepas ni Kemaman ni molek pada Kuala Terengganu lagi. Mungkin. Sebab ahli parlimen dia adalah menteri besar Terengganu. Mungkin. Walaupun Datuk Seri Dr. Sam orang besuk. Tapi Kemaman ni akan mendapat limpahan-limpahan, peluang-peluang dan keuntungan-keuntungan yang orang lain tak boleh, orang lain tak dapat. Yang ketiga, dari sudut latar belakang pendidikan. Dalam parlimen saya tak nampak ada ahli parlimen yang latar belakang pendidikan aerospace, aero angkasa. Kami pun background kita ni pun background macam-macam, kebanyakannya background ekonomi, background guru, background engineering, kejuruteraan. Tapi background kejuruteraan aero angkasa setakat saya perhati dalam parlimen belum ada. Kalau kita hantar masuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Samsuri dalam parlimen, bila bercakap soal isu-isu angkasa, isu-isu aero angkasa, dialah orang yang paling layak untuk bercakap. Jadi itu satu keuntungan kepada Dewan Rakyat, keuntungan kepada negara apabila ada seorang pakar aero angkasa, PhD dalam bidang tu bercakap di tempat membuat polisi. Sudah tentulah dia memberi manfaat kepada semua orang. Dia bukan setakat bagi manfaat pada rakyat Kemaman. Dan orang Kemaman lah orang yang paling layak untuk kami ucap terima kasih kerana anda telah menghantar seorang yang berpendidikan tinggi masuk dalam parlimen, bercakap ilmu-ilmu yang orang lain tak ada. Kemaman lah orang yang paling patut kami ucap terima kasih. Kalau kita berjaya hantar Dr. Sam masuk Dewan Rakyat, insya-Allah. 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 Insya-Allah Ustaz. Masya-Allah. Hello, tuan-tuan masih bersama kami ke?
Amba bimbang takut amba 2 orang je bercakap sekarang ni. Masih bersama kami? Boleh Okey, alhamdulillah. Ingatkan kita 2 orang je, YB. Okey, baik. Alhamdulillah. Nampak tak pentingnya suara yang amat berhormat kita ni duduk dalam parlimen. Dia punya signal dalam parlimen tu nampak dah macam YB Ketua Pemuda sebut tadi. Ya. Makna seolah-olah parlimen Malaysia sedang menunggu-nunggu suara emas. Betul. Yang amat berhormat ini. Sebab bukan mudah yang berhormat untuk buat satu sejarah di Terengganu ni. Ya. 32-0. Betul. Memang kejayaan yang paling hebat. Tak masuk akal. Dan kami pun sebenarnya marah ke Terengganu ni sebab tak bagi langsung peruntukan kepada pembangkang. Allah. Tak patut berlaku. Betul, saya pun rasa macam tu. Tak patut. Tak patut. Memang tak patut lah. Memang tak patut. Sebab tak ada pembangkang langsung. Satu lagi Ustaz K. 4 negeri yang PN perintah ni belum ada menteri besar masuk dalam parlimen. Kalau Dr. Sam masuk dalam parlimen, dia akan mewakili 4 negeri SG4. Subhanallah. Membawa suara 4 negeri Perikatan Nasional masuk dalam parlimen, menuntut hak-hak yang patut kerajaan Persekutuan bagi kepada kerajaan negeri di 4 negeri. Allah. Terutama negeri Terengganu. Dia sendiri, tuan-tuan bayangkan, Menteri Besar Terengganu bercakap dalam Dewan Rakyat menuntut hak royalti Terengganu. Sebagai seorang ahli parlimen. Sebelum ni dia bercakap sebagai seorang menteri besar. Menteri besar berjumpa Perdana Menteri. Ni ahli parlimen. Lebih besar dan lebihlah suara itu didengari. Dan dia berbisa, ada bisa sikit. Jadi insya-Allah kalau dengan begitu kekuatan yang ada, gelombang yang ada, limpahan-limpahan yang lebih besar akan diterima manfaat oleh orang Terengganu keseluruhan, berpunca daripada orang Kemaman yang berbesar hati memilih dan menghantar Dr. Sam masuk ke Dewan Rakyat. Jadi kita boleh buat announcement dah Yang berhormat. Boleh. Kita ucap terima kasih banyak. Betul. Kepada rakyat Kemaman. Kami semua, terutama rakyat di luar pada Kemaman dan Terengganu ni, kita nak ucap terima kasih kepada Kemaman. Pertama kerana calonkan Dr. Sam, yang kedua kerana akan memenangkan beliau masuk ke Dewan Rakyat. InsyaAllah. Jadi orang UMNO atas pagar tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak pakar kita pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan memang dia duduk pakar dah sebelum ni pun. Ya, betul lah. Betul. Dia mengaku. Ya, 32-0, 32 dong ni. Kalau orang UMNO tak pakar, tak boleh. Tak boleh. Maknanya Ustaz, hamba pula jadi moderator Ustaz panel pula. Maknanya Ustaz, kita tak bolehlah anggap semua orang hak bukan kita ni musuh. Dah, kita kena kawan. Ustaz ada pengalaman, sila Ustaz nak sebut. Ustaz. Dapat. YBKP. Kita ni sebenarnya selepas politik, budaya politik matang sejahtera. Kita nampak perubahan. Nampak. Ni pun sebelum yang amat berhormat mari Tak apa kita cakap hadir pun. Tak ada masalah, beres. Ni makhluk ni pelik juga. Kalau kita dulu orang Terengganu ni memang tegang. UMNO dengan PAS ni memang tegang. Cakap je memang lawang Kalau PAS kata ke UMNO lawang. Betul. Bila UMNO kata PAS pun lawang. Betul. Tapi mari makhluk ni, dia tak tahu je. Dia buat kering gitu. Dia tak tahu je. Jadi UMNO pun sakit kepala. Mati angin. Sakit kepala. Lalu Mak Said. Allah. Mak Said dia hebat, orang bongoh. Dalam dewan yang senandung kan. Ajak gocoh gitu ya. Nak gocoh, mari. Bodoh. Gedebel. Tapi ni yang Abang Muhammad bila tak tahu je. Sakit kepala juga tau. Orang mati angin dengan dia. Itulah. Jadi akhirnya pun orang rakyat Terengganu pun boleh mikir. Makna PAS berubah. Cara fikir politik dia dah berubah. Jadi alhamdulillah. Jadi orang tak nampak tegang. Orang boleh beza. Dah sekarang ni pun dah boleh beza dah. Betul Zat. Betul. Orang bukannya zaman dulu. Sekarang ni maklumat siapa. Orang boleh tengok, boleh cari. Tengok sendiri je. Yang penting ni hak yang TikTok macam YB sebut tadi kan. Hak yang buat tu mewakili Perikatan Nasional ni, ada ke dia kata kena upah? Kan? Ni isu besar juga ni. Dia kata kita bayar. Dia kata kita bayar. Dia buat TikTok, dia buat video tu kan. Dia tak masuk akal. Sebenarnya
orang muda ni rasa seronok. Betul. Nak menyampaikan kebenaran. Yang kedua, kita ni tak ada pitih banyak macam tu. Oh betul. Nak buat ceramah kutip tu. Allah betul. Ni pun nak kutip lagi Ni ni. nak kutip pula ni. Nampak pasal nak kutip pula tak ni. Betul. Ha. Tapi YB lah, Ya. dengan pengalaman YB bercakap, bergaul dengan ahli parlimen kan, macam mana yang idea dia orang boleh kata kita ni bayar, kita ni upah kepada TikToker ni. Sebab dia buat benda yang sama. Yes. Tu dia. Dan dia menganggap bila dia buat benda tu, orang lain pun buat macam aku buat juga. Allah. Sebab dia menganggap, dan bukan dia menganggap Ustaz, dia memang beramal. Politik ni adalah duit. Pitih. Mu tak ada pitih, mu tak boleh tanding. Mu tak ada pitih, mu tak boleh jadi ketua bahagian. Mu tak ada pitih, mu tak boleh jadi calon. Mu tak ada pitih, mu tak boleh ada pengikut. Pitih belaka. Jadi bila letak pitih tu jadi macam Tuhan dia. Maka dia menganggap nak suruh orang sokong, boleh pitih. Nak suruh orang buat video, boleh pitih. Buat TikTok, boleh pitih. Itu anggapan dia, dan anggapan itu sudah pun meleset dan tak berlaku. Sebab kita berjuang ni tak ada pitih. Kita berjuang ni seikhlas hati. Dan dia tak rajin tahu tajuk ikhlas tu pasal dia tak rajin buat. Dia tak rajin buat. Sebab tu dia heran dan dia pelik macam mana kita boleh hipung orang yang ramam. Kita boleh cari peserta konvoi ramai. Bayar pitih banyak mana, dia tanya soalan. Dia pernah tanya soalan. Habis banyak mana pitih? Ni dia kata YB jadi ketua pemuda PAS Pusat, berapa banyak pitih habis, dia kata. Allah. Ni ada kawan-kawan tanya. Kawan-kawan sebelah sana lah, dia kata. Kata tak ada habis, saya habuk, kata. Kejut dia. Sebab dalam pemikiran dia macam tu. Jadi berbezanya mereka dengan kita, dia anggap kita ni sama macam dia, Ustaz. Sebenarnya tidak. Jauh berbeza. Kita bekerja penuh keikhlasan, tidak mengharap apa pembalasan melainkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Betul YB Kita balik semula ke zaman Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi duduk berdakwah, dia hantar diplomasi. Ya. Kan? Apa dalam benak ataupun kepala orang jahiliah masa tu? Ya. Dia tanya Nabi, "Wahai Muhammad, apa yang kamu nak?" Kamu nak jadi ketua? Ya. Yang pertama. Betul. Yang kedua, kamu nak duit. Duit. Pitih. Makna yang ketiga, kamu nak perempuan comel. Ya. Yang ketiga, yang keempat, kamu nak tabib yang pakar. Nampak tak? Maknanya dalam skil fikiran dia orang ni, empat perkara ni. Kuasa, perempuan, harta, tabib. Nampak? Makna betul benar lah kalau sekiranya yang Muhammad sebut macam tu, makna dia anggap kita pun macam dia juga. Kita anggap macam dia. Ya. Jadi kita nak ucap terima kasih lah kepada anak muda ni. Betul. Anak muda ni kita ucap terima kasih kepada anak muda hok yang main TikTok, hok yang main Facebook, hok dok beritahu kebenaran kepada rakyat. Ya. Dan insya-Allah sampai masanya, insya-Allah sampai masanya, apa kata Allah, wa qul ja'al haqq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Masya-Allah. Akan sampai masanya kita akan diberi peluang untuk meretah Malaysia ini, insya-Allah. Dan Nabi juga sebut balighu anni Masya-Allah walau ayah Zahra. Mana mau tolong sampailah benda hak molek hak mari daripada Rasulullah. Jadi sekarang ni guna TikTok. Jadi dia repost dapat pahala, dia buat konten dapat pahala, dia share dapat pahala. Jadi mudahlah mendapat pahala menyampaikan dakwah pada hari ini, Ustaz. Okey, baik YB. Ya. Sekarang ni anak muda sebahagiannya ternanti-nanti. Okey, anak muda dah tunjukkan sikapnya. Okey, sokong kepada Perikatan Nasional. Ya. Okey. Baik, sekarang ni boleh tak YB beritahu kepada pemuda-pemuda yang datang yang di luar sana, yang duduk dalam alam maya, terangkan apa agenda pemuda Perikatan, pemuda PAS, ke arah mana nak bawa anak muda ni? Silakan. Comel soalan Ustaz ni. Kita nampak gelombang yang banyak daripada anak muda sebelum ni menyokong kita, dan tugas pemuda PAS dan pemuda PN hari ni ialah nak membimbing anak muda ni supaya terus bersama dengan kita dan memahami apa tujuan dia berpolitik. Kita tak mahu dia ni sokong kita ni ada semangat, ada musim. Tak mahu. Dia nak kita nak dia faham, dia menyokong, dia mendukung ni kerana ada akidah perjuangan, ada pegangan yang kemas. Pegangan ni lah yang kita nak terus bimbing, nak terus ajar, nak terus dekat dengan mereka, menggunakan bahasa muda, menggunakan cara orang muda, pendekatan orang muda.
Yang itulah yang kita sedang buat dan kita sedang rangka dalam tempoh 2-3 tahun ni Ustaz, insya-Allah. Dan kita yakin orang-orang muda ni memang dia dahagakan perkara tersebut. Sebab tu bila kita bercakap di parlimen, bila kita contohnya berdebat dalam sinar tu, dia follow, dia ikut secara live ataupun dia ikut selepas live tu. Kita ada video potongan kecil-kecil, dia ikut. Dan kita dapati penonton yang menonton siaran-siaran kita tu Ustaz, ratus ribu orang. Masya-Allah. Maknanya dia nak dia dibimbing, dia nak mendapat info-info yang lanjut, dia nak dia tu difahamkan dengan ilmu politik dan ilmu gerakan Islam. Maka peluang ni lah kita kena pergi cari dia Ustaz. Ni hot join baju ARC ni. Dia tahu dia ada kelab motor hak lain. Dia boleh join kelab motor lain, Harley Davidson, kelab skuter, kelab macam-macam, dan kelab tu ada. Tapi dia join juga kelab ARC. Kita tanya dia, apa mau join ARC? Dia kata, hamba join ARC ni sebab dalam ARC ni hamba tahu cara semayang jamak macam mana. Masya-Allah. Dulu hamba tak tahu semayang jamak, rupanya boleh jamak semayang ni. yang pertama Ustaz. Yang kedua, hamba join ARC sebab apa? Bila hamba join ARC, rupanya guna sebotol air ni boleh ambil air semayang 3-4 orang. Dia ingat nak ambil air semayang ni kena sekolah 3-4 sekolah basah habis. Jadi dia dapat ilmu di situ. Maknanya peluang inilah kita kena memimpin anak muda untuk terus memahami Islam dan menyokong perjuangan, dan mereka ni lah pemimpin pelapis ke depan insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Nampaknya mata tuan-tuan telah menghalakan sebelah kanan tuan-tuan. Kalau kita bercakap pun tak ada makna dah. Tak ada makna dah. Okey, mengumumkan ketibaan kita nak dengar laungan takbir yang paling kuat, tanda kita sayang kepada Yang Amat Berhormat kita. Takbir. Wih, dahsyat. Memang betul-betul sayang sungguh kan, dok-dok sungguh ni. Makna biasanya kena ulang lagi Yang Berhormat kita. Oh, parok pupak ni lain Ya, aura. Lain. Aura. Masa kita dua orang tadi, sabar MB masa kita dua orang macam tawa je kan. Bila mari Yang Amat Berhormat lain macam. Tu baru jadi MP Terengganu, dah jadi ahli parlimen lagi. Tu dia, insya-Allah. Okey. First of all, skipping. Dah angkasa kan? Nampaknya dua orang moderator, seorang panel. Okey, apa khabar Yang Amat Berhormat kita hari ni? Alhamdulillah. Oh, ceria ya. Alhamdulillah. Dan moderator kita sihat ke tak? Kita alhamdulillah Yang Berhormat. Alhamdulillah. Nasib baik saya tanya sihat ke tak. Kalau saya tanya segar ke tak, itu bahaya lagi tak? Bahaya dah. Ya, segar ni kalau lain. Lain mana? Masuk tak segar tak sihat beza. Kalau tak segar tu ada seorang tu. Itu tak tahu saya. Cepat YBKP faham. Okey, Yang Amat Berhormat,
semenjak mula-mula dapat tahu yang Ahmad Muhammad ni dicalonkan untuk jadi calon PRK Kemaman ni. Mula-mula sekali perasaan yang Ahmad Muhammad dak tipu. Jadi mula-mula perasaan rasa macam mana yang Ahmad Muhammad? Agak-agak rasa mana? Agak-agak. Rasanya macam debor juga rasanya. Debor debor. Tanya hak seorang lagi, agak-agak rasa mana? Kalau saya tolong jawab bagi pihak yang berhormat. Kejut tak sangka kata dipilih jadi calon dalam keadaan dah ada tugas yang besar di negeri. Terkejut. Dan terkejut tu bukan sehari dua, banyak hari. Itulah agaknya jawapan, tak tahu mana betul mana salah. Dia ada belaka. Yang disebut oleh kedua-dua seorang moderator yang handsome. Lepas tu ahli parlimen, saya duduk sebelah dia, rasa kecil pula saya ni. Dan kita ada ahli-ahli yang berhormat ni, duduk bawah ni, yang berhormat kita ni. Lepas tu ahli berhormat duduk sana. Pada saya inilah suatu amanah, suatu tanggungjawab yang diberikan oleh jamaah, oleh parti kepada saya. Asas yang pertama dulu, bila saya kaji-kaji balik selepas dimaklumkan perkara ini, saya mula melihat di sana ada tugas dan tanggungjawab yang lebih berat untuk bukan sekadar rakyat Kemaman, bahkan rakyat negeri Terengganu. Amanah duduk situ untuk membawa mesej daripada Kemaman dan negeri Terengganu ke Dewan Rakyat. Jawab tu dulu ada. Yang Ahmad Muhammad, saya sebagai anak jati Terengganu sangat faham jawapan yang Ahmad Muhammad. Agak-agak YBKP kita faham ke tak? Kami di parlimen ni tak sabar-sabar menanti kehadiran orang baru masuk dalam Dewan Rakyat, bersama-sama kami berbahas dibuat polisi negara, insya-Allah. Insya-Allah. Sebab kursi parlimen Kemaman tu selang sebaris depan kursi saya. Hari-hari tengok bila lah ada orang nak isi, Tengok jemaah pilih yang amat berhormat dan pengundi Kemaman akan pilih. Kami sangat menantikan hari-hari tersebut, insya-Allah. Insya-Allah. Ya. Boleh saya tambah sikit? Sila. Tugas jadi ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri satu tugas yang sangat berat. Betul. Bukan tugas main-main. Bukan oleh kerana rasa-rasa nak jadi ahli parlimen, rasa-rasa nak jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Adun. Dok. Tugas yang sangat berat. Dan saya percaya untuk daerah Kemaman ini kita sudah ada 4 ahli Dewan Undangan Negeri. Okey, kita ada 4. Masing-masing sudah mainkan peranan. Sebagaimana yang sepatutnya dibuat oleh seorang ahli Dewan Undangan Negeri di Kemaman. Sama jugalah di daerah-daerah lain. Dan ahli parlimen ada peranannya tersendiri. Nampak tu? Nampak. Okey. Ahli parlimen ada peranannya yang tersendiri. Dan ahli parlimen yang lepas-lepas dah di Kemaman ini telah memainkan peranan dia yang tersendiri. Sama juga dengan ahli Dewan Undangan Negeri yang lepas-lepas. Kita ada air putih, kita ada kijal, kita ada kemasik, kita ada cukai. Di Kemaman ini sudah memainkan peranan masing-masing. Saya nak pergi lebih jauh lagi. Saya nak kata peranan yang telah dibuat oleh mereka yang lepas, tak kira daripada parti mana, ada peranan masing-masing. Ada sumbangan masing-masing. Tinggal lagi ialah apa bezanya bila kita membuat pilihan yang baru dalam PRK pada 2 hari bulan ni. Bukan atas nama saya ni. Pada saya ini adalah suatu langkah yang sangat penting untuk Kemaman dan negeri Terengganu. Kalau kita nak
masuk rumah kita kena cari kunci. Betul tak? Betul. Kau boleh kabak kok jendela. Bahaya lah. Yalah. Kabak kok jendela kan marah orang pula. Kena buka pintu. Buka pintu. Nak buka pintu kena ada kunci dia. Ya. Kemaman adalah kunci untuk kita membina Terengganu baru. Yang jauh lebih ke depan berbanding dengan apa yang kita capai hak lepas-lepas dah. Kenapa saya kata begitu? Ya. Saya tolong tanya Kejap, saya jadi moderator, saya tanya. Sebab kalau tidak gantung gitu, orang pun dengar buat apa pula. Kemaman jadi pintu, jadi kunci. Nak masuk rumah, masuk melalui kemaman. Kenapa kemaman sangat penting? Ke arah Terengganu baru. Ini baru cakap Terengganu, bukan cakap Malaysia. Terengganu Ya. cakap Terengganu. Kemaman adalah salah sebuah daerah di negeri Terengganu yang berada di hadapan dari segi pihak berkuasa tempatan. Hasilnya, fasiliti yang ada dan operasi syarikat-syarikat yang ada di Kemaman ini lebih banyak daripada daerah-daerah lain. Ada petrochemical, ada bioteknologi, ada port dan macam-macam di daerah Kemaman. Tak cukup dengan pencapaian itu saja. Di Kemaman ada port, ada lembaga pelabuhan Kemaman, ada satu GLC yang di bawah kerajaan negeri yang menguruskan pelabuhan. Dan kejap lagi kita akan ada ECRL. Kalau kita tidak susun dengan baik, kita percaya adun-adun kita telah mainkan peranan untuk menyusun keadaan ini. Tapi kita perlu membawa perkara ini ke tahap yang lebih baik ke depan. Di sinilah kuncinya untuk membina Kemaman yang maju, berkat dan sejahtera jauh ke depan. Dan bermula di Kemaman inilah kita akan lebarkan ke seluruh negeri Terengganu. Itu yang saya kata kuncinya adalah di Kemaman. Tak cerita lagi tentang Kemaman akan menjadi kunci insya-Allah. Ke mana? Ahli parlimen kita nak pergi mana? Putrajaya. 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 Itu. InsyaAllah. Saya rasa saya berhenti situ dulu lah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, faham tak lagi ni? Faham tak lagi signa daripada Yang Amat Berhormat ni? Hello. Takut tidur sebab gelap dah ni, takut galik. Sedar tak ni? Sedar. Faham dah? Tu kata Yang Berhormat KP kita. Ya. Tu yang kata minta maaf Yang Amat Berhormat kita ngopak 4 karung dah. Tapi ngopak hak molek belakang tadi. Nampak tak tadi cara Yang Berhormat jawab kan? Betul tu. Betul tu. Jadi kita tanya dah keadaan misi yang begitu besar ni, Yang Amat Berhormat, masih ada lagi orang kata kepada Yang Amat Berhormat, Allah, Yang Amat Berhormat ni tamak sungguh lah. Menteri besar ada dah. Allah, ni nak pergi ke parlimen pula ni, tamak teh. Yang Berhormat nak jawab mana? Nak jadi orang tu ke tukar tanya? Pertama, Nabi SAW ajar kita sebagai pemimpin untuk mempunyai kesabaran. Kena ada sabar. Saya meletakkan diri saya pada saat saya terima, orang nak panggil apa? Cercaan. Kutukan tu. Ya. Kutukan itu sebagai pandangan dan cercaan kutukan daripada salah seorang rakyat dari negeri Terengganu. Allah. Dan saya menganggap saya pada waktu itu saya dengar sebagai seorang menteri besar. Allah. Bila rakyat memberi pandangan, kritikan, perkara yang paling penting bagi pemimpin di peringkat mana sekalipun, termasuklah di syarikat, di daerah, hendaklah berjiwa besar mendengar pandangan. Mungkin betul, mungkin tak betul. Pemimpin, bila saya terima pandangan itu, dia kata, oh tamak, Dr. Sam tamak. Saya anggap orang yang berucap itu adalah salah seorang daripada rakyat saya di negeri Terengganu. Tak apalah.
Biar ke dia. Dia ada pandangan dia yang mungkin kalau ada 100 orang, dia seorang je yang pandangan demikian. Tak apa. Sebagai rakyat, biar dia bercakap. Apa yang penting ialah kita kena jelas kita nak tuju ke mana. Ada yang kata juga, ini lanjutan daripada tamak tadi tu. Ada yang kata, dah dia kalau parti yang berbeza jadi ahli parlimen dengan kerajaan pusat, susah. Kena lantik hak baru daripada parti lawan, kerana parti lawan sama parti dengan kerajaan pusat. Betul tak? Ada dengar gitu? Ya. Ha. Beza tu ni. Esok lusa kita tak tahu lagi. Kalau ubah, kalau katalah bagi ke dia, bagi ke parti lawan kita menjadi ahli parlimen Kemaman, saya rusing. Jika berlaku apa yang akan berlaku, bezalah dengan kerajaan pusat pula. Nampak tu? Wallahu a'lam. YBKP faham tak ni? Terlajak faham. Saya faham awal lagi sebelum pada forum tam ni. Tu. Ambo sengaja nak cokek je. Rupa-rupa KP pun tak tahan sabar juga. Oh, tak sabar juga. Okey, kita balik ke KP sekejap ya, baby ya. Sila. Okey, YBKP kita. Ya. Baru ni kita tengok jugalah debat dengan yang Muhammad Hasbi tu. Ya, di sinar. Parak juga YBKP kena. Macam mana masa kena tu? Macam mana perasaan? Perasaan masa kena tu? Saya guna pakai ucapan yang Mak Berhormat tadi sebagai sebahagian ucapan saya. Tak bagi tahu pun nak tiru. Allah. Ya, pertama kita mendengar. Tu pandangan dia. Yang kedua kita sabarlah. Sebab dia ada pandangan dia sebab tu Tuhan buat manusia ni kepala lain-lain. Jadi pandangan dia berbeza-beza. Dan mesej yang kita nak sampaikan semasa debat di sini tu, kita tak anggap itu nak mewakili diri kita, tapi itulah mewakili rakyat. Bila kita bawa suara rakyat, suara ramai, kita rasa kita ada kekuatan untuk bercakap dan menyampaikan. Soal betul salah, memang semua orang betul, semua orang ada salah. Jadi saya rasa itu satu perdebatan yang sangat sihat, yang memberi pengalaman dan satu orang kata apa, benda yang sangat baik dipraktikkan untuk politik orang muda hari ni. Dia suka tengok perbandingan antara dua pihak tu, Ustaz. Ya. Ustaz sendiri pernah tak ada pengalaman tu? Kena ada pengalaman tu? Okey. Kita moderator gitu. Oh, tak boleh tanya soalan. Dia melanggar undang-undang. Oh, melanggar forum hari ni. Baik. Okay. Speaker Dewan. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey, nampaknya tuan-tuan sekalian, ambo rasalah petang ni hak yang datang dan juga mengikuti secara live, nampak dah signal awal daripada yang amat berhormat kita. Nampak dah. Jadi kita minta sungguhlah orang Kemaman terik ni, tolong sungguh-sungguh. Inilah cara untuk kita menjadi sebahagian orang yang memahak sejarah dalam PRK 4040. P040 ini, insya-Allah kita minta lebih majoriti daripada 27,000, insya-Allah. Boleh tak agak-agaknya? Jangan kata boleh. InsyaAllah. Sebut kali lagi. InsyaAllah. Tu baru ya. Hamba duduk atas betah ni rasa tak sabar dah rasanya. Nak tunggu saat seperti mana yang disebut oleh yang Muhammad tadi tu. Tak sabar juga. Tak sabar. Jadi samalah kita tiga orang ni. Okey, yang Muhammad. Masyarakat kita di Kemaman ni pelbagai, ada kaum Tionghoa, ya, ada hak yang India pun ada. Jadi macam mana yang amat berhormat kita faham masa satu penggal 2 tahun kita dilanda Covid, mungkin tak nampak secara jelas yang lebih lagi lah untuk melihat secara tindakan bagaimana yang amat berhormat sebagai ketua negeri ini menyantuni golongan-golongan minoriti ini tanpa buat kezaliman. Jadi macam mana misi
macam mana suasana yang akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat sekiranya menjadi ahli parlimen. Silakan. Kita suatu realiti yang kita lihat telah berlaku puluhan tahun dalam negeri kita dan dalam negara kita. Mungkin yang generasi baru-baru ni dia tak tahu, tapi boleh tanya dengan mak ayah dia. Apa yang berlaku dalam sistem politik negara kita ialah bila satu kelompok naik jadi kerajaan, kelompok yang lain itu akan berdepan dengan berbagai perkara. Ketidakadilan, kena buli. Ini perkara yang bukan rahsia lagi. Penyokong parti yang lain tak dapat sain daripada Tok Penghulu. Ini cerita lama ni. Dulu berlaku. Penyokong daripada parti lain, anak dia nak dapat beasiswa tak dapat sebab Tok Penghulu tak nak sain. Sebab apa masa tu zaman panggil apa? JPKK tak nak sain. JKK tak nak sain. Nak minta kerja. Soalan pertama tanya, mak ayah parti apa? Dan macam-macam perkara yang berlaku menyebabkan suasana dalam masyarakat kita ini berpecah. Tak selesai selama puluhan tahun. Apa yang kita laksanakan bila kita ambil alih kerajaan 2018, walaupun 2 tahun tu kita hadap COVID, banyak perkara tak dapat buat, ialah kita nak mengurangkan, mula-mula mengurangkan. Lepas itu kita ingin menghapuskan diskriminasi akibat minoriti, akibat fahaman politik yang berbeza. Kita mesti utamakan keadilan dalam masyarakat. Sebab itulah kalau orang tu orang miskin, parti apa, agama apa, bangsa apa, kalau dia miskin, dia mesti dibantu. Dan itulah yang saya tekankan kepada semua ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Ni ada 2 orang ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di depan ni. Saya sebut acak kali. Saya sebut kepada ahli JPKK. Kita sebagai pemimpin dalam mengurus tadbir negeri, kita kena adil. Mana yang selayaknya terima bantuan, kita kena beri bantuan. Walaupun orang itu adalah bukan sokong kita dalam pilihan raya, walaupun orang itu adalah kelompok minoriti, orang Siam ke, orang India ke, orang Cina, tak kira. Asalkan mereka layak, mereka harus dibantu. Ini yang membezakan kita dengan kerajaan-kerajaan yang lalu. Kenapa kita nak lari daripada keadaan ini? Kerana kitaran ganas, the vicious cycle. Kitaran ganas, naik orang ni kena buli. Naik orang ni kena buli. Tak selesai dan akan berterusan sampai bila-bila, sehinggalah ada satu masa sebuah kerajaan mesti membetulkan keadaan ini. Dan kerajaan itu adalah kerajaan kita bila kita ambil alih pada 2018. Kita buat secara halus sedikit demi sedikit. InsyaAllah dengan keadilan ini orang akan lihat bahawa kita lebih ikhlas dalam menjalankan tugas dan amanah, dan akan dipilih, akan diberikan tanggungjawab ini oleh rakyat di tahun-tahun yang akan datang. Ini duduknya. Alhamdulillah. Yang Berhormat KP faham tu? Faham? Faham. Faham. Yang kita kata. Faham cikgu. Allah Rabbi. Okey, Yang Berhormat KP, ya. Macam mana pendapat ataupun apa agenda anak muda yang perlu dibuat sehingga tempoh 2 hari bulan ni, khususnya di Kemaman, untuk mengekalkan momentum supaya anak muda bersama dengan Yang Amat Berhormat kita pada 2 hari bulan nanti? Silakan. 3 perkara Ustaz. Okey. Yang pertama, mesti terus menyebarkan semua usaha-usaha kerja baik yang pernah dibuat dan sedang dibuat oleh Kerajaan Negeri Terengganu di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Samsuri. Mesti disampaikan, disebarkan. Kalaulah di Terengganu, yang negeri yang sebesar ini, yang banyak hasil mahsul ini dapat diurus dengan begitu baik, rakyat memilih, memberi keputusan 32-0, apalah sangat untuk Yang Amat Berhormat memimpin rakyat Kemaman dalam pilihan raya kecil yang akan datang ni. Allah. Yang pertama. Satu. Yang kedua,
Anak-anak muda yang ada juga mesti berusaha untuk menjadi benteng kepada semua serangan-serangan musuh. Hujahan-hujahan yang dibuat oleh musuh mesti dijawab dengan tuntas, cepat dan kreatif oleh anak-anak muda menggunakan apa jua kaedah medium dan bentuk persembahan yang boleh menyebabkan orang dapat maklumat tu, mesej tu dengan jelas dan cepat. Dan yang ketiga, mesti bekerja siang malam, tak ada waktu rehat. Waktu ni waktu yang sangat getir, waktu yang mungkin boleh menyebabkan musuh kita mengatasi kita. Kita mesti sentiasa mengatasi musuh pada bila-bila masa dengan apa jua keadaan. Sekali kita terlalai, sedikit kita terlelap, sedetik kita terleka, musuh akan masuk mengisi ruang itu. Waktu itu kita perlu bekerja lebih keras. Jadi sementara musuh tak boleh masuk, kita jagalah benteng-benteng. Jadilah benteng di mana saja tempat yang boleh kita berada. Kalau duduk di atas jadi atap, duduk di bawah jadi lantai, duduk tepi jadi dinding. Buatlah apa saja, kita jadi benteng daripada serangan-serangan musuh. Dan yang ke berapa dah Ustaz? Ketiga. Habis dah, ketiga dah. Yang keempat satu lagi. Jangan putus pergantungan kepada Allah. Allahu Akbar. Sebab hak tadi itu usaha manusia. Usaha kita, ikhtiar kita, usaha musuh. Akhir sekali mesti dekat dan memohon kepada Allah. Pasal yang menentukan menang atau kalah, boleh atau tak boleh, akhirnya mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Ustaz, 3-1 pesanannya. Alhamdulillah. Jadi Sabah jugalah 3-1. 3 menteri besar telah berada di parlimen. Betul. Capur 1 ke parlimen pula, insya-Allah. Jadi anak muda faham tak ni? Boleh sahut? Insya-Allah. Yang Mak Muhammad, biasanya bila perlawanan politik di Malaysia ni setakat hari ni sampai hari ni, dia tak pernah berada di atas padang yang sama. Ada je hok buah ngelak, buah apa je. Kita tak boleh beri makan, kita tak boleh nak beri gula, nak beli beras. Tiba-tiba pihak hak yang sebelah sana ada buat sedemikian. Pandangan ataupun apa saranan yang Ahmad Muhammad kepada jentera-jentera, silakan. Pilihan raya ni pilihan raya yang dipaksa. Tuan-tuan yang mengundi di Kemaman ni dipaksa sebenarnya oleh parti lawan kerana dia tak puas hati. Sedangkan perkara yang dia tak puas hati itulah yang dia buat dalam pilihan raya. Segala macam perkara. Tuan-tuanlah yang ada di sini, yang ada mendengar di luar, kalau dijemput dalam majlis-majlis yang bersalahan dengan akta pilihan raya, dijemput pergi satu tempat, jamu makan, lepas tu ada kempen, itu salah dari segi pilihan raya, kena rakam, masing-masing kena rakam dan viralkan bahawa ini adalah kesalahan dalam akta pilihan raya. Dan macam-macam perkara yang salah yang ada report polis, saya difahamkan telah dibuat. Jadi tuan-tuanlah, anak-anak muda dan yang veteran-veteran lah yang menjadi mata dan telinga. Lihat apa yang berlaku. Saya difahamkan malam tadi ada kumpulan wartawan, ada yang mengundi sini pun, yang dijemput di satu majlis dan ada makan-makan di situ, kempen-kempen. Dan ada wartawan yang hantar mesej kepada saya. Dia kata dia tak boleh pergi kerana itu adalah salah dari segi akta pilihan raya. Jadi perkara yang berlaku sewenang-wenangnya ini haruslah dihentikan. Barulah kita boleh bertanding dalam keadaan level playing field, cakap putih sepatah. Sebab moderator cakap putih sepatah dia. Padang yang sama rata, baru kata nak bertanding. Sebab dah lah kena paksa bertanding. Dia ajak kita lawan bola, kita gilah main bola. Kita pakai sempurna, kita pakai kasut boot ada start tu kan. Kita pakai seluar main bola, pakai baju jersey, gigi tengok-tengok. Dia sepatut pakai, dia tak pakai. Dia pun buat peraturan, tak boleh pakai. Bila kita buka kasut tu, kaki ayam, dia pun pakai kasut patah. Kasut biasa pula. Dia tak puas hati, dia kalah, dia alih Tianggo. Tak padang dengan Tianggo, dia kecek referee pula. Lepas tu bila kita boleh berlawan molek tu masalah. Itu masalah dia. Jadi signal dia, pesanan dia sangat jelas. Tuan-tuan di Kemaman ini berpeluang untuk menyekat kebobrokan
ketidaksamarataan. Bukan bahasa Kuala Berang. Yang nitah ya mama air. Okay. Bismillah ya. Apa yang berlaku hok tak betul ni, orang duk kemamang ni, inilah peluang terbaik untuk mengatasinya. Jadi nak buat kerja, nak boleh menang ni bukan mudah juga. Di antara diperlukan hak ni. Hak ni. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita lancarkan derma jihad. Tu dia. Bukan mudah juga ni nak suruh padang sama rata semua ni. Nak suruh orang yang biasa buat benda hak dak molek biar insah ni bukan mudah juga. Jadi setiap duit ringgit yang didermakan itu mudah-mudahan mendapat ganjaran yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Allah depan kita ni yang berhormat ni ada YB Ustaz Arifin, ada YB Haji Nafiah YBC. Dia panggil YB Kain Pelekat, dia panggil. YB Kain Pelekat. YB Kain Pelekat. Okey, yang terakhir sekali kita pun dah dekat nak maghrib. Ya. Yang terakhir sekali yang berhormat DKP, apa pesanan khususnya untuk orang muda? Pesanan kepada orang muda, walaupun soalan tu tadi tanya dah kan. Jadi ini pesanan seterusnya. Pesanan kepada orang muda ialah tindakan kita hari ini akan menentukan macam mana negara kita akan datang. Kalau silap kita membuat keputusan hari ini, walaupun silap itu dibuat hanyalah dalam masa beberapa minit nak memangkah, tetapi kesilapan itu akan dideritai, ditanggung, dirasai dalam tempoh 5 tahun berikutnya dan mungkin lebih panjang daripada itu. Tetapi kalaulah kita buat keputusan yang tepat, memilih pemimpin yang betul, membuat keputusan yang bijak, kebijakan kita itu, pilihan kita itu, tindakan kita itu akan memberi kesan untuk tempoh 5 tahun dan bahkan mungkin untuk 50 tahun yang akan datang dengan satu sahaja tindakan. Maka sebab itulah disebut oleh Al-Fadil yang Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebut memangkah sama dengan memberi penyaksian asy-syahadah. Akhirat esok Allah Ta'ala tanya, menunjukkan kesannya sangat besar kepada kehidupan. Dan kita yakin dengan gelombang undi anak muda yang ada baru ni, pilihan raya negeri, pilihan raya umum, dan gelombang yang sentiasa berlaku dalam tempoh yang terdekat ini, anak muda inilah yang sudah semakin matang, yang menolak politik dendam, menolak politik rasuah, menolak orang yang hanya bercakap tapi tak buat. Anak muda ini dah benci politik-politik lama. Negara sedang beralih ke arah politik yang baru, cara kepimpinan baru, memerlukan orang yang baru, memerlukan cara pentadbiran yang baru. Anak muda lah orang yang sedang menentukan generasi masa depan negara melalui pilihan raya kecil Kemaman yang akan berlangsung nanti. InsyaAllah saya yakin anak muda Kemaman, anak muda seluruhnya akan menghantar Yang Amat Berhormat Datuk Seri masuk ke Parlimen sebagai anak kunci Putrajaya untuk memberi wajah Terengganu yang baru dan wajah Malaysia yang baru, insyaAllah. Allah. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh Ketua Pemuda tu, dengarlah baik-baik, semak baik-baik oleh anak muda sekalian. So kita minta disipu mati daripada Yang Amat Berhormat yang sebagai calon PRK kali ini untuk rakyat Kemaman yang tercinta. Silakan. Saya rasa semua sedia maklum apa yang perlu kita buat pada 2 hari bulan. Yang penting ialah semua kena pastikan kita keluar awal-awal pada 2 hari bulan. Ingat juga 1 hari bulan malam ada ceramah besar-besaran yang akan turut dihadiri oleh mantan Perdana Menteri. Masya-Allah. 2 mantan Perdana Menteri, insya-Allah. Insya-Allah. Tun Dr. Mahathir akan berceramah pada 1 hari bulan malam. InsyaAllah kata ada arah Tan Sri Muhyiddin, mantan Perdana Menteri juga akan berceramah. Kalau anak-anak muda bagi dengar ceramah malam tu, lepas tu juga duk tak tidur pula malam, tidur pukul 3 pagi, besoknya pukul 12 baru bangun, kita tambah begitu sebab esoknya adalah hari pengundian. Habis ceramah malam tu balik berehat, jaga pangkalan masing-masing. Pagi esok semua kena awal-awal turun mengundi. Barulah kita boleh pastikan siapa yang tak mari mengundi lagi, siapa yang kena pergi heret, siapa yang kena pergi angkat, siapa yang kena pergi telefon. Supaya kita maksimalkan keluar mengundi pada 2 hari bulan ini. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, saya rasa sangat puas hati orang Kemamang datang pada petang ni, dengar daripada ketua pemuda kita sendiri, yang amat berhormat kita sendiri. InsyaAllah kita jadikan ia sebagai bekalan untuk kita terus buat pilihan yang terbaik bersama dengan Perikatan Nasional Parti Islam se-Malaysia PAS, dan insya-Allah doakan kita hantar yang amat berhormat kita ke parlimen insya-Allah. Okey, sekadar itu dulu pada petang ini. Saya minta maaf sepanjang pengendalian kita bersama bersembang santai bersama yang amat berhormat Dr. Sam kita beserta dengan yang berhormat Ustaz Afnan Habimi kita. Mudah-mudahan ada yang terbaik yang kita dapat untuk dibawa kepada 2 hari bulan 12 nanti insya-Allah. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ruh neh buai yang keruh, ambil yang jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pengurusi. Takbir. Terima kasih.